Kelas 10 kan dia. Kan? Tak silap sampai 10 hari tu. So kita hari ni kita boleh terus sambung kepada yang seterusnya lah, insyaAllah. Soalan nombor 11 terus. Okey, soalan nombor 11. So jawapan dia ada atas ni. Apa sekali saya tunjuk dulu dia punya soalan. Okay, masa sikit untuk awak tulis ke macam mana, nanti kita akan tengok jawapan ke atas. Okay. So nombor 11, Rajah 5 menunjukkan sebuah sekuan OPQ berpusat dengan O dan kelima menunjukkan kuadran OPQ with center O. Okay, so ada PQ dan juga O. Ada 7 cm dekat sini lah. So apa dia nak sebenarnya? Hitung luas dalam centimeter cube rantau yang berlori. So maksudnya kita nak cari ni, shaded region atas ni. Okay. Kita boleh try dulu. Kita jawab. Okay. So, soalan nombor 11, Rajah 5 menunjukkan sebuah sekuan OPQ berpusat dengan O. Dia tanya kita, hitung luas dalam centimeter cube rantau yang berlori. Okey, so daripada sini kita boleh tengok. First sekali apa perlu kita buat ialah kita kena cari dulu rantau, dia punya luas sektor ni dulu. Okay. First kita cari luas sektor dia, lepas itu baru kita boleh jumpa dia punya rantau. Macam mana nak cari sektor dia? Pertama sekali kita nak kena ingat balik formula sektor dia. Formula sektor dia ialah, sebabkan ini ada, apa ni nama dia? Ada sudut, dia sebahagian je kan. So kita akan kira berapa dia punya darjah sudut dia lah. Dari situ baru kita tahu untuk bahagian banyak ni je. So 90
per 360. Okay. Darab. Okay. Formula untuk luas satu bulatan ialah pi J kuasa 2J kita tahu adalah 7 dan pi kita tahu 22 per 7. So kita just buat 22 per 7. Darab jumlah. Okay. So kita tekan dalam kalkulator. 22 per 7 darab 7. Sorry, kuasa 2 kat sini. Okay, 7 kuasa 2. Sebab pi r square kan atau PJ kuasa 2 untuk luas lah. Kita akan dapat jawapan dia ialah 38.5. So 38.5. Itu sektor ni punya keluasan lah. Keseluruhan. Seterusnya kita cari yang 3 segi ni. Okay. Perasan PQO tu adalah 3 segi. So kita cari je 3 segi ni. Okay. Jadi cara dia ialah ini 3 segi, so darab 2 je lah kan. So kita tolak dengan 3 segi punya luas iaitu 1 per 2 darab 7 darab 7. 7 darab 7. Kita akan dapat berapa? So kita tolak 1, 2 darab 7 darab 7. Kita dapat jawapan dia ialah 4 ber. So dalam soalan 14 ialah B. So jawapan dia B lah. Seterusnya. Soalan nombor 12. Rajana menunjukkan sebuah prisma. Jika jumlah luas permukaan ialah 108 cm3, hitung nilai X. Okay. Lalu jawab sama. Sekejap sorry.
Saya try masukkan sebab kat sini dia senang sikit nak tulis nanti. Saya tunjuk balik soalan. Okey, nombor 12. Okey. Jom kita tengok untuk soalan nombor 12. Soalan nombor 12 ni dia a bit kena ada bayangan sikit lah. Okey, kalau saya boleh lukis sekejap dia punya pattern dia. Lebih kurang macam ni lah. Okey, sini 90 darjah. Sini dia buat 4, 3, sini X. Lepas tu dia bagi tahu kita luas permukaan dia keseluruhan ialah 108. So kita nak cari nilai X. Okey. So, macam mana cara dia? First kali kita nak kena tahulah berapa banyak permukaan yang ada untuk dapat luas permukaan dia. Yang ada ialah 1, 2. So sini ada 1, tepi ni 2, bawah yang 1 lagi. So ada 3. So ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5. So 5 kalau kita perasan yang sebelah sini dengan sebelah sini sama. So kita boleh buat dia punya pengiraan terus. Iaitu 4 darab 3 darab 1/2. 1/2 ya. Tambah 4 darab 3 darab 1/2. Okay. Itu untuk 2 atas tu. Sekarang ni kalau kita tengok bawah pula. Bawah dia macam mana dia punya ni. Ialah 3 darab. So, tambah 3 darab. Okay. Belah atas ni pula. Kita tak tahu nilai ni berapa. Kita boleh pakai trigo. Kalau yang hafal, basically kita tahu ianya adalah 5. Atau kita boleh pakai trigonometri. Trigonometri dia adalah, sini katakan, sini saya bubuh Y lah kata. So, kita nak cari Y. Dia punya dia 4 kuasa 2 tambah ke kuasa 2. Punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kita dapat jawapan ni lah 5. So kita tahu Y tu 5 lah. So ni 5 X. Okay. 5 darab X tambah 5 darab X tambah satu lagi kat sini. Dia punya nilai dia ialah 4 X kan. So 4 darab X. Okay, dari situ kita boleh try cari semua. 4 darab 3 kita akan dapat 12. So 12 campur 3, 5, 4. 3, 5, 4 plus X bersamaan 108. Okay. So kita boleh cari X dengan cara, kalau 12 kita pindah ke kiri, kita akan dapat 108 tolak 12 bersamaan dengan 12. X, so kita akan dapat bersamaan X di mana 108 tolak 12. 96 bahagi 12. Kita akan dapat X, jawapan dia ialah
Dapatlah sini jawapan X dekat sini adalah, untuk dapat keseluruhan luas pembukaan ialah 10. Okey. Macam tu untuk dapatkan soalan 12 lah jawapan tadi. Nombor 8. Jawapan dia adalah 8. So jawapan dia ialah seterusnya nombor 13. Dalam darjah 7, K ialah titik tengah bagi garis lurus JM dan L ialah titik tengah bagi garis lurus KM. Cari koordinat L. Okay. Okey. Nombor 13. Dalam darjah 7, K ialah titik tengah bagi garis lurus JM dan L. Ialah titik tengah bagi lurus K. Cari koordinat L.
Okay, kita ada garisan. Okay, di mana kita ada, kat sini kita ada masalah lah. Kita garis lurus ni. Ada garisan lurus, di mana hujung sini ada J dengan negatif 5, 3. Okay, kita ada K dekat sini. Di mana titik dia ialah 1, 7. Kita ada L dan kita ada M. Kita kena cari koordinat L di mana kita tahu K ialah midpoint, titik tengah untuk J ni. J dan M, dan L ialah titik tengah di antara M dan K. Contoh cara yang kita boleh buat ialah, first, kita boleh cari titik M sebab kita tahu K ni titik tengah. So, kita boleh ambil X. X dekat J, X dekat K, kita boleh jumpa X dekat M lah. So, kita cari M punya X dengan cara kita tahu J tambah M bahagi 2, kita akan dapat K. Okay. So, MX macam ni. Negatif 5 tambah MX bahagi 2 akan bersamaan dengan 1. So, MX akan bersamaan dengan 2 darab 1 akan dapat 2 tambah 5. So, kita akan dapat X bersamaan dengan 7. So, kat sini 7. Kita boleh cari ke MY dengan cara yang sama, iaitu 3 tambah MY bagi 2 bersamaan dengan 7. Kita akan dapat MY bersamaan ke MY bersamaan dengan 11. So, kita tahu kat sini 11. Okay, dari situ kita boleh cari LX dan juga LM jugalah dengan konsep yang sama, iaitu LX bersama. Bila untuk macam itulah. LX bersamaan dengan 1 tambah 7 bahagi 2. Kita akan dapat jawapan dia ialah 4. So, kat sini 4 lah. Okay. 4. So, LX 4. So, kita boleh cari graf LY bersamaan dengan 7 tambah 11 bahagi 2. Kita akan dapat 9. So, 9 dan 4, 9. So, kita boleh jumpa terus jawapan koordinat L ialah 4, 9, iaitu C. Okay. Salah boleh cari jawapan untuk lah C. Nice. Betul. Okay. So, tengok soalan nombor 14 pula. Okay. Saya beri masa untuk awak tengok dia punya graf dulu sikit. Lepas tu kita tengok jawapan dia. Soalan dia, jadual 1. Jadual ni, jadual 1 menunjukkan bilangan kemeja T yang dikumpul oleh sekumpulan murid untuk mangsa banjir. Okay. Ini keseluruhan nombor yang ada orang kumpul lah untuk mangsa banjir. Okay. Lepas tu soalan dia ni lah. Kalau median dia 20, cari nilai maksimum untuk X dia 4, 5, 6 dan 8. Okay. Median 20, cari nilai X. Maksimum untuk X. Paling banyak untuk X.
Median. Median dia 20. Maksimum. Kita nak cari maksimum. Okay. So, jawapan tadi ada 4. 5, 6, 8. Kita try dulu.
Sorry sekejap ya. So basically sebenarnya untuk soalan tadi tu, jawapan dia ialah 4. Okay, jawapan dia 4. Sebab basically macam ni, kalau awak tengok balik, siapa yang print ataupun ada nilai, sebelum saya share balik ke awak, so, awak tengok balik sebenarnya soalan tu, awak akan nampak sebelah kiri tu, iaitu dekat bilangan kemeja 5 dan 10. Median dia 20 kan, dia cakap kan. So dia mesti dalam kurungan 20 tu. Mesti dalam kurungan 20 tu. Bila dia dalam kurungan 20 tu, kalau tengok belah kanan dia yang 25 dengan 30 tu ada 5, 4. So 5, 4 tu basically campur ada 9 lah total. Okay, ada 9 total kat situ. So sebelah kiri dia pula ada 28x. 28x. Okay. So, macam ni. Kalau kita ambil sebelah kanan ni, kita campurkan, kita akan dapat 9. Okay. Kalau kita ambil ni, kita campurkan, kita akan dapat 10 tambah x. Okay. Dan yang kita nak, dia mesti jatuh dekat tengah-tengah ni. Betul? Dia mesti jatuh kat tengah-tengah ni. So, dekat sini, ada 6 total. Nak tak nak mesti jatuh kat tengah-tengah. So, maksudnya paling banyak dia boleh bagi pinjam hanya 5 lah. Okay. 5. Paling banyak dia boleh bagi pinjam. So, kalau dia bagi pinjam 5, sini 10. Kalau 10 tambah 4, sini dah 14. Biasanya kalau sini tambah, kalau S adalah 4, so akan jadi 14 kat sini kan. Okay. So ni 9 tambah 5. Kalau ditambah pun mesti dah baru dapat 14. Kalau ditambah 5 dengan 9 ni, akan dapat 14 jugalah. So menandakan, kita akan dapat satu nombor, akan dapat median dia kat tengah-tengah kat sini, 20 lah. Jadi kalau sekejap, kalau saya boleh bentukkan dia dalam bentuk macam ni supaya lebih senang nampak kenapa dia jadi macam tu. Dia macam ni. Katakan tadi 5 ada 2, 10 ada 8. Okay. 5, 2, 10, 8, 15 tadi saya cakap 4 kan. So 20 ada 5, 25 ada 5, 30 ada 4. Allahuakbar.
Guys, dah nampak. Sekejap, sekejap. Dia ada masa kadang-kadang laju, ada masa kadang-kadang dia macam ni. Dia tengah, malam ni dia tengah buat perangai sikit. Hmm. Stop. Keluar pun kau. Okey, tadi 5 ada 2. So 5. Yep. Ui. La la. Yep. Slow. Laptop man. Itu pakai wifi. Ya.
Allah. Okey. Yang tadi dia beritahu 5. Ada 2, 5. 5, 10 ada. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. 8. Okay. 15 tadi saya cakap ada 4 kan? So letak 15. 1, 2, 3, 4. Okay. So 20 ada 6. 20, 2, 3, 4, 5, 6. 25 ada 5. 1, 2, 3, 4. 30 ada 4. 1, 2. Median maksudnya mana yang betul-betul duduk kat tengah-tengah kan. Kita boleh kira sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. So 20 betul kat tengah-tengah. Memberikan kita 20 sebagai median lah. So basically kalau ikutkan jawapan, yang paling tinggi maksimum untuk X hanyalah 4 sahaja. Okay. Okay, sorry. So kita stop dulu kat sini. Kita terus masuk sign lah. So sign minggu lepas kalau ikutkan saya punya nota ni, kita dah buat sampai habis ABC kan. Kita buat sampai habis ABC dia, objektif dia. So, kita terus masuk bahagian B lah. Wah, kita cuba habiskan sahaja bahagian B. Dan kita akan sambung bahagian C minggu depan. Okay. So, kita dah siap dah semua ABC ni. Kita boleh terus masuk bahagian B lah. Okay, bahagian B. Padankan simbol dan amaran dengan bahan kimia yang
Okey, kalau kita jawab gas 2, nombor 2 maaf. Nombor 2 tu gas hidrogen. Okey, kalau kita cakap nombor 2 tu gas hidrogen. Nombor 1 uranium. Okey, basically sebenarnya nombor 1 ni kalau kita tengok ini bermaksud ianya adalah toxic. Uranium ialah satu benda yang lebih kepada kita panggil radioaktif lah. So yes, nombor 1 ialah fluoro. Untuk konsentrasi sulfuric ni, untuk asid sulfuric, kita akan tengok tangan yang jenis cair tu. Lepas tu ada cair kena tu kan. Asid sulfuric. Seterusnya. Tandakan raih pada pernyataan yang betul tentang alat pengukur di makmal sains. Okay. Okay, kalau kita cakap ada satu betul. Nombor 2 dan nombor 4. Ada kalau kita cakap tolak skru micrometer dengan pipette. Okay. Okay, kalau kita juga satu dan 4. Okay. Okay. So, tandakan raih pada pernyataan yang betul tentang alat pengukur di makmal sains. Nombor 1. Neraca spring boleh digunakan untuk mengukur berat sesuatu. So, betul lah. The spring ni jenis macam kalau awak tengok ada papan yang tu. Lepas tu dia ada macam dia punya spring kat tengah ni. Ada hook bawah ni kan. Kita letak barang kita, nanti kita boleh tengok berapa berat dia. Okay, spring lah. So, tolak skru micrometer digunakan untuk mengukur luas suatu objek. Okay, ini salah. Kenapa? Kalau kita nak luas suatu objek ni, kita tak boleh pakai tolak skru micrometer. Dia terlalu kecil. Luas biasa untuk satu benda yang lebih besar lah. Macam pembaris ke macam tu kan, kita boleh tengok luas dia lah. Okay. Dia pun lebih kurang panjang dia sebenarnya. Okay, nombor 3. Julat suatu meter makmal ialah kosong sampai 100. Okay, ni pun salah juga sebab termometer makmal dia tak boleh kosong sampai 100 je. Dia mesti lebih besar. Kebiasaannya dia akan negatif, ada ke negatif 20 dan dia akan boleh sampai 100 ke 200 Celsius lah. So, nombor 4. Pipette boleh menyukat isi padu cecair yang tetap. Yes. Okay. Pipette memang ada jenis pipette yang memang kita boleh dapatkan isi padu cecair yang tetap lah. Okay. Nice. Seterusnya. Raja 2 menunjukkan syarat-syarat berlakunya satu pembakaran. Nyatakan dua syarat lain selain Nyatakan dua syarat lain yang diperlukan untuk pembakaran.
Okay. So basically oksigen, bahan api oksigen, 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 bahan api oksigen lah. Okay, betul lah So ada 3 benda yang diperlukan untuk berlakunya pembakaran. Pertama ialah haba, yang kedua ialah oksigen, kedua ialah bahan api itu sendiri. Okay. Nice. Terusnya, lengkapkan peta buih di bawah. Dengan contoh bahan pencemaran udara yang terdapat dalam asap rokok dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okay. Dari nukleina, asbestos, tar dan klorofluorokarbon. So bahan pencemaran udara dalam asap ada karbon monoksida dan lagi dua. Apa lagi dua? Okay, kita ada tar, nikotin, nikotin, tar. Okay, betul So, untuk asap rokok kebiasaannya 3 benda ni ialah sesuatu yang kita cakap pasal pencemaran lah. Pencemaran dan juga untuk kesihatan kita. First, pertama sekali ialah CO, okay, karbon monoksida. Kedua ialah tar. Dan last sekali ialah nikotin. So, 3 benda tu sesuatu yang biasa kita akan samakan untuk asap rokok. Okay. Terusnya, 3 ini. Yang 3 menunjukkan satu skala pH. Labelkan darjah 3 menggunakan bahan yang diberi di bawah mengikut nilai pH. Ada air tulen, jus matur, sabun dan pelun.
Okey. So, kita ada beberapa susunan kat sini. Kita ada kawan kita cakap, nombor satu, jus tomato. Nombor dua, sabun. Nombor tiga, air tulen. Dan nombor empat ialah telur. Okay. So, untuk pH ni kita kena ingat balik. 7 sentiasa neutral. Apa-apa yang lebih rendah bermaksud ianya makin acidic, makin berasid. Makin tinggi semakin berakar. Ya. Okay. So, nombor satu, mana dia asid antara ni betul. Ianya adalah jus tomato. Okay, nombor satu ialah jus tomato. So, nombor dua dekat sini. Nampak? Walaupun nombor tujuh ni dekat sini, tapi nombor dua dekat atas ni sebenarnya. So, nombor dua sabut. Betul juga. Nombor tiga, nombor tujuh. Yang neutral kat sini ialah nombor tiga. Dan neutralnya ialah air tulen lah. Betul, nombor tiga air tulen. Dan last sekali, belum. Nombor 4. Okay, nice. Bagus. Seterusnya. Tanda kait pada sifat-sifat okay. So, semua tulis kat sini. 1 dan 3. Okay. Sifat-sifat asid pertama sekali rasa masam. Betul. Licin apabila sentuh. Bukan. Manakah warna biru ke merah? Betul. Biru ke maaf. Litmus merah ke biru? Salah jugalah. So, betul. 1 dan 3. Nice. Nombor 4. Gariskan pernyataan yang betul tentang gelombang bunyi. Kenyaringan bunyi bergantung pada amplitude atau frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi suatu gelombang bunyi diukur dengan unit hertz atau desi.
Okey, amplitude, hertz. Okey, kenyalakan bunyi bergantung kepada amplitude, betul. Dia punya ketinggi tu. Okey, sini dia punya amplitude dia lah. Betul. So, frekuensi pula, apa unit dia? Unit untuk frekuensi ialah hertz. Yes, betul. Nice. Nanti. Terusnya. Mulakan dua alat membantu manusia mengatasi had deria pendengaran. Desibel ialah unit untuk amplitude. Penyaringan dia. Boleh kejap. So desibel ni ialah unit untuk amplitude. Betapa nyaring dia lah. Lagi tinggi desibel, lagi nyaring dia. Lagi sikit rendah desibel, lagi dia tak ni. Lagi dia tak, makin kurang lah nyaring dia. So, orang yang macam bass, suara bass macam tu kan. So dia punya desibel dia rendah. Orang yang suara macam siapa yang halus. Tapi Shima kot. So dia macam halus-halus tu. Itu dia punya desibel dia tinggi sikit. Okay. B tadi. Alright. So, stetoskop, megaphone. Megaphone, stetoskop. Yes. Untuk mengatasi had deria pendengaran, yang ni kita nak makin kuatkan suara kita atau kita nak memperjelaskan lah. Stetoskop satu benda yang bunyi dia tak kuat, kita nak kuatkan bunyi dia juga kan. So, stetoskop, betul. Satu lagi ialah megaphone, pun betul. Okay, molekular dan periskop ni dua-dua untuk melihat lah. Seterusnya. Nombor 5. Darjah 5 menunjukkan struktur matahari. Labelkan lapisan matahari menggunakan peralatan di bawah. So kita ada corona, fotosfera, kromofera dan juga teras. Nombor 1 ni dia tunjuk dekat garisan. Dekat atas garisan. Kat sini ada satu. So, sini ada satu garisan, sini ada satu garisan. Dia tunjuk yang ketiga ni. Lepas tu baru ada yang macam wavy. Okay, so saya rasa nombor 2 semua tak ada masalah kan.
Berdua semua tahu dalam beberapa planet atau bintang yang kat tengah-tengah tu sentiasa kita panggil teras lah. So yang nombor satu ni, nombor satu ianya adalah, betul. Okay, kromosfera. Okay, kromosfera lah. Yang ini layer sebelum corona tapi selepas fotosfera. So dia duduk di antara tu. Nama dia ialah kromosfera. Nice. Okay. So insyaAllah ni yang terakhir mana ni boleh So minggu depan kita akan boleh terus masuk kepada section bahagian C lah. Okay. So tuliskan fenomena yang berlaku di permukaan matahari berdasarkan penerangan yang diberi. Nombor satu, tumpuk gelap pada permukaan matahari yang lebih sejuk dan mengeluarkan cahaya yang kurang berbanding kawasan yang lain. Nombor dua, garis dan plasma yang mengunjur keluar dari fotosfera dalam bentuk gelung. Okey. So kita ada kawan-kawan kita bagi jawapan nombor satu iaitu tumpuk matahari dan kedua kawan kita ada bagi jawapan iaitu semarak suri. Ya. Okey, nombor satu. Saya baca balik soalan. Tuliskan fenomena yang berlaku di permukaan matahari berdasarkan penerangan yang diberi. Nombor satu. Tumpuk gelap pada permukaan matahari yang lebih sejuk dan mengeluarkan cahaya yang kurang berbanding kawasan yang lain. So, apabila kita nampak tumpuk yang kita tahunya gelap atas permukaan matahari, jawapan dia adalah tumpuk matahari lah. Sunspot Betul lah tumpuk matahari. Matahari. Okay. So, nombor dua. Gas dan plasma yang mengunjur keluar dari fotosfera dalam bentuk gelung. Okay. Keyword kat sini ialah gas plasma, tu yang pertama. Dia mengunjur keluar dari dalam bentuk gelung. Okay, ini yang penting. Bentuk gelung. Okay, dia akan bentuk macam tu. Orang kita ada bagi jawapan tumpuk matahari atau prominence. Okay, prominence tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia ialah semarak matahari lah. Betul. Okay. Kalau nak tengok awak boleh nak tengok gambar dia macam mana, awak boleh search lah Google iaitu semarak matahari. Nanti awak akan nampak kat muka matahari tu dia akan keluar, dia akan masuk balik. Dia akan bentuk macam gelung. Dia tak adalah gelung bulat perfect macam tu. Tapi dia macam bentuk bujur sikit. Okay. Yang penting dia akan masuk ke dalam balik. Dia ada satu lagi yang jenis macam terkeluar. Terus dia tak ada masuk balik. Itu nama dia lain pula lah. Kalau dia pusing macam ni, maksud dia ni akan jadi bentuk. Kalau bentuk gelung macam ni, nama dia ialah semarak matahari.
So insyaAllah habislah untuk kita bahagian B. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk terus ke bahagian C. Okay. Bahagian C untuk sains. Dan recap balik untuk matematik tadi. Kita habis sampai soalan nombor 14. So kita akan terus masuk soalan nombor 15 dan kita cuba habiskan sampai 20. InsyaAllah kita akan masuk section B sikit lah minggu depan. Hari ni slow sikit bukan sebab apa, sebab komputer saya agak lagi sikit. Tak apa, saya akan try to clarify komputer saya malam ni. So minggu depan supaya dia tak lagging sangat lah. Alright. So ada beberapa soalan insyaAllah? Tak ada kot ya? Tak ada, okey. So dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk malam ni. Segala yang baik datang dari Allah, segala buruk daripada saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa balik minggu depan pada masa dan waktu yang sama. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih cikgu.